Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah sampai kepada saya sebuah video, bahkan yang ini beberapa kali sampai. Bererti beberapa orang forward kepada saya video ini, minta saya ulas ya. Jadi saya akan ulas. Sebelum itu kita dengar apa yang diperkatakan dalam video tersebut ya. Kalau orang yang merokok boleh tak jadi imam, tidak boleh menjadi imam, dan jangan ikut solat orang yang merokok. Solat mereka tidak sah sebab mereka fasik. Orang fasik tidak boleh menjadi imam. Satu. Keduanya, orang isap rokok ini, dia di imam, dia sebelum masuk ke masjid, dia isap rokok dulu. Rokok itu mengandungi najis. Termasuklah hemoglobin babi. Dan dia punya tembakau juga direndam dengan arak sebenarnya. Untuk menjaga dia bertahan lama. Jadi bayangkan, dia bawa rokok dalam ni. Itu dah najis, dia isap rokok. Dan itu dah najis dah, mulut busuk dan sebagainya. Jadi orang yang isap rokok tak layak untuk menjadi imam. Dan jangan ikut solat orang yang isap rokok. Tak sah solat ya. Vape sama juga. Sama-sama sebab vape juga merosakkan, kita dah jatuhkan hukuman bahawa vape juga merosakkan diri sendiri. Malah vape lagi cepat merosakkan paru-paru. Sampai tembus paru-paru terpaksa tepuk dari belakang. Sebab nak keluarkan air daripada paru-paru ni. Walaupun dia isap dalam masa mungkin setahun atau kurang. Kalau terikut macam mana, ia kena qada. Sebab dalam bab mengikut imam, sekiranya imam itu tidak sah sebagai imam, kita ikut juga solat kita tidak sah. Sebab sahnya solat makmum itu bergantung pada imam juga. Sebab tu nak cari imam, kena tengok imam macam mana. Malah kalau kita dah solat, tiba-tiba kita dengar bacaan imam itu tak betul, bacaan kita lebih baik, kita wajib mufaraqah, tak sah solat kita. Tapi kalau dah kebetulan dalam satu jemaah, satu masjid tu semuanya kaki rokok, ikut empat lah. Dia boleh di imam. Untuk pokok-pokok. Bukan kita buat kat masjid, okey ini imam rokok, sampai esok rokok pergi jadi imam dengan dia. Kan, seolah-olah macam tu. Yes. Mufaraqah kita buat solat zuhur. Baiklah, kita sudah pun menonton, mendengar. Video tu pendek saja. Lebih kurang 2 minit tetapi memiliki implikasi, memiliki kesan yang serius dalam aspek hukum ya. Saya tak kenal siapa yang bercakap dalam video itu, tapi bila kita dengar seseorang bertanya tentang hukum vape, apakah sama dengan hukum rokok dalam kes imam yang merokok ni, dia jawab apa? Kita dah jatuhkan hukuman bahawa vape juga sama. Bila dia kata kita dah jatuhkan hukuman, nampak gaya mengisyaratkan yang bercakap itu adalah daripada seseorang yang berautoriti ataupun bekerja di tempat yang ada autoriti dalam urusan agama. Tapi tak apa, ada autoriti tidaklah menjanjikan apa yang dicakapkan itu adalah betul ya. Antara lain beliau berkata jangan ikut imam perokok. Fasik imam tu. Solat mereka tak sah, solat mereka tu tak sah, dan apabila kita ikut, maknanya kita jadi makmum di belakangnya, solat kita pun tidak sah. Kalau dah ikut, kena qada. Sekarang ni, kalau kita dah ikut imam tu sejak 10-20 tahun yang lepas, macam mana? Katakanlah imam itu di taman perumahan, di surau atau masjid di taman perumahan, dan orang itu telah pun duduk di taman perumahan tu 10, 15, 20 tahun. Dan dia memang melazimi solat berjamaah di surau taman perumahan ataupun masjid di taman perumahan itu. Okey, dan sekarang ni baru dapat tahu solat di belakang imam yang merokok dikatakan ya, nanti dulu dikatakan batal solat, perlu ulang kan. Jadi dia pula memang tahu imam, salah seorang imam di masjid atau surau itu merokok. Bahkan mungkin ya, imam satu selalunya yang senior, yang tua sikit kan. Imam satu merokok, imam dua lazimnya orang muda. Orang muda tu pula vape atau e-cigarette kan. Dah takkan nak kena qada solat 15-20 tahun yang lepas kan. Okey, lepas tu apa lagi dia kata? Sahnya solat makmum bergantung kepada sahnya solat imam. Lalu ditambah lagi ya, apabila bacaan imam tidak betul dan bacaan kita sendiri lebih baik, maka wajib mufaraqah. Mufaraqah ni maksudnya kita memisahkan diri daripada solat jemaah itu dan solat secara bersendirian. Okay? Jadi itu antara poin-poin penting
yang disebut oleh ustaz ke si fulan ke dalam video tersebut. Baik, ulasan dan react saya. Pertama sekali dalam topik hukum solat di belakang imam yang fasik. Saya ada sebuah video khas tentangnya, tetapi video itu agak panjang ya, 43 minit. Dalam video itu lengkap dengan dalil-dalil dan juga pendapat para ulama. Video tu panjang sangat pula. Okey. Jadi saya akan buat video yang ini pendek sikit. I'll promise to make it shorter. Taklah sampai 43 minit. Dan saya akan bincang lebih khusus dari aspek imam yang merokok. Sebab dalam video tu saya tak bincang tentang imam yang merokok ataupun vaping ataupun apa-apa lain sekarang ni lah. Baik. Pertama, beberapa kaedah asas dalam solat berjemaah ini ya. Pertama, apabila sahnya solat seseorang secara bersendirian, maka sah jugalah solatnya sebagai seorang imam. Saya ulangi ya. Baik, sebelum itu kaedah-kaedah ni disebut oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Saya nukil semula dalam susunan bahasa saya. Kaedah yang pertama, ingat, apabila sah solat seseorang itu secara bersendirian, maka sah jugalah solatnya sebagai imam. Tu yang pertama. Yang kedua, kita sebagai kita tidak dituntut untuk menilai seorang Muslim secara umum atau seorang imam secara khusus. Untuk kita tidak dituntut untuk pergi menyiasat, untuk pergi bersangka-sangka ya. Setiap Muslim secara umum, setiap imam secara khusus dalam kes ini adalah berdasarkan zahirnya. Berdasarkan zahir apa? Kita nampak dia imam, kita nampak dia datang solat, maka kita pun menjadi makmum di belakangnya. Kita tidak dituntut untuk pergi siasat. Katakanlah aku nak cek imam ni dia isap okok ke tak. Nanti dah habis solat ni aku nak ikut dia balik ke rumah dia. Nanti malam-malam aku nak tengok dia lepak mana. Dia isap okok ke, dia isap curut ke, isap pipe. Tak. Kita tidak dituntut untuk menyiasat. Dan kita juga dilarang daripada bersangka-sangka. Imam ni isap okok kot. Imam ni isap vape kot. Ataupun perkara-perkara lain kan. Imam ni kencing diri kot. Imam ni dan sekian-sekian. Jadi kita sebagai seorang Muslim, kita menilai Muslim yang lain, kita menilai imam dalam kes ini berdasarkan zahirnya dan kita tidak dituntut untuk pergi menyiasat secara lebih lanjut. Apatah lagi untuk bersangka-sangka pula. Itu yang kedua. Asas yang ketiga, tidak ada manusia, termasuklah juga imam, tidak ada imam yang sempurna kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap imam adalah juga manusia, setiap manusia ada kekurangannya. Maka jika hendak disyaratkan kesempurnaan kepada seorang imam, maka tidak adalah orang yang layak menjadi imam ya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu kita boleh jangkakan, we may expect ada beberapa kekurangan pada seorang imam kerana dia adalah manusia biasa. Okey, baik. Sekarang kita masuk ke dalam perbincangan fasik. Apakah maksud fasik? Fasik dari sudut bahasa bererti keluar. Dari sudut istilah bererti keluar daripada ketaatan terhadap perintah larangan Allah. Keluar daripada ketaatan terhadap syariah Islam. Atau ada juga yang berkata orang yang fasik itu adalah orang yang melakukan dosa besar atau berterusan melakukan dosa kecil. Itu adalah orang yang fasik. Sekarang ni fasik itu pula terbahagi kepada dua. Pertama adalah fasik sahaja. Kedua adalah fasik sehingga menyebabkan kekafiran. Maknanya dia melakukan sesuatu kesalahan-kesalahan yang serius yang mengeluarkan dia daripada Islam. Cuma kafir atau tidak bukanlah kita yang menentukannya. Yang menentukannya ialah pemerintah atau wakil pemerintah seperti Jabatan Mufti ke, seperti hakim mahkamah syariah ke. Maka kita tidak boleh bermudah-mudahan berkata seseorang itu kafir atau tidak ya. Jadi fasik ini dua kategori. Okey, kalau imam itu terdapat bukti yang jelas dia melakukan sesuatu kesalahan yang dengan itu dia dapat dikatakan sebagai seorang fasik. Namun kefasikannya itu
tidak mengeluarkannya daripada Islam, kefasikannya itu tidak menyebabkan dia menjadi seorang kafir, maka solat di belakangnya adalah tetap sah. Saya ulangi, jika seorang imam itu terbukti, kalau sekadar sangka-sangka tak boleh, okey, tetapi terbukti, maknanya dalam kes merokok ni, kita nak pergi solat, ke jalan, pergi surau ke masjid ke, kemudian nampak imam tu duduk lepak kat luar tu, sedang menghisap rokok, sedang menghisap vape. Jadi confirm dia hisap rokok, ya. Maka sekarang ini, kita nak solat di belakangnya. Apakah sah atau tidak? Jawapannya adalah sah. Sebab solat di belakang imam yang fasik, hukumnya adalah sah. Cuma dari sudut keutamaan. Dari sudut keutamaan, maka tidaklah utama, ataupun dalam susun kata lain dimakruhkan, tetapi solat tetap sah. Tuan-tuan dan puan bezakan dia, sah tak sah ni adalah satu perkara. Keutamaan ni kita kata lebih baik ataupun tidak, lebih afdal atau tidak, dapat markah lebih atau tidak. Maka solat di belakang imam yang fasik adalah sah, cuma dari sudut keutamaan. Jika ada pilihan, minta orang lain jadi imam. Okey, jangan imam. Tapi kalau ada itu memang imam rasmi, kalau itu memang imam yang bertugas, kita cuba nasihatkan dia. Kalau tidak boleh juga, maka kita laporkan kepada Jabatan Agama Islam Negeri atau Majlis Agama Islam Negeri. Sebab imam itu dilantik, dibayar gaji oleh Jabatan Agama Islam. Maka memang sememangnya pada awal-awal ketika interview, pihak Jabatan Agama, Majlis Agama memang akan cek lah imam tu tidak merokok, tidak buat perkara-perkara fasik kan. Cuma mungkin masa interview dia baik, 5 tahun kemudian dia mula hisap rokok pula apa kan. Alright, jadi kita boleh membuat laporan. Okey. Sekarang ni adakah merokok, vape, e-cigarette, curut, pipe, apa semua tu termasuk dalam kategori fasik? Ya, ia termasuk, ya. Sebab merokok, vape, e-cigarette semua tu termasuk dalam perbuatan yang haram, termasuk dalam perkara yang haram. Telah pun saya ulas dalam video sebelum ini. Pelbagai institusi fatwa di pelbagai negara, di Malaysia pun di pelbagai negeri telah memfatwakan bahawa rokok, vape, e-cigarette dan sebagainya adalah haram. Hanya ada satu negara Islam yang majlis fatwa di negara itu berbeza pendapat. Kenapa berlaku berbeza pendapat? Kerana negara itu adalah pengeluar rokok. Okay? Jadi atas faktor ekonomi mereka mempertimbangkannya. Sepatutnya tidak begitu. Tapi atas faktor ekonomi, berlaku perbincangan tentang hukum rokok di negara itu saja. Okey. Jadi sekarang kita telah maklum bahawa merokok itu telah pun difatwakan haram dan semua yang berkaitan dengan merokok seperti vape, e-cigarette dan sebagainya. Dan saya pun telah membuat video tentangnya, ya. Jadi sekarang ini kita telah pun confirm imam itu merokok. Kita telah pun confirm, bukan kita cari, bukan kita siasat ataupun sangka-sangka, tapi memang nampak jelas-jelas dia hisap. Oh, sono gitu. Hai, seorang dia kan. Apakah sah solat di belakangnya? Jawapannya, solat di belakangnya adalah sah. Okey? Baik. Dari sudut keutamaan adalah lebih utama jika orang lain yang menjadi imam. Okey, dari sudut keutamaan. Dari sudut sah atau tidak, ia adalah tetap sah. Okey, kemudian ada pula dakwaan. Dalam rokok tu ada najis. Najis itu dibawa masuk ke dalam masjid untuk solat apa semua. Yang itu tu perlukan pembuktian yang lebih lah. Okey, sebab kadang kalau kita tengok orang yang dalam video tadi pun macam over ke dakwaan dia tu kan. Jadi kalau betul ada benda-benda macam itu tu, saya tak pasti. Mungkin yang lebih arif dapat menjelaskan. Cuma yang itu saya tangguh ke tepi, ya. Sebab kalau betul dalam rokok tu ada najis-najis, DNA babi lah, daun rokok yang direndam dalam arak lah, apa semua tu, jadi ia adalah sesuatu yang dilarang. Cuma apabila sebelum ni saya membaca fatwa-fatwa baik dalam negeri, dalam negara atau luar negara yang mengharamkan rokok, tak ada pula mana-mana institusi fatwa yang dalam rangka mengharamkan rokok. Salah satu sebabnya ialah kerana adanya DNA babi ataupun
direndam dalam arak dan sebagainya ya. Semuanya adalah kerana implikasi kesihatan baik kepada diri sendiri maupun pada orang lain. Maknanya secondary smoker juga kerana menyokong ekonomi negara bukan Islam dan juga kerana satu bentuk pembaziran. Okey? Baik, jadi setakat ni jelas ya bahawa hukum solat di belakang imam yang merokok, di belakang imam yang fasik, hukum solat adalah sah. Cuma dari sudut keutamaan adalah lebih utama untuk solat di belakang imam yang tidak melakukan perkara fasik, tidak diketahui melakukan perkara fasik dan ini kalau ada pilihan lah. Kalau tak ada pilihan jangan balik rumah. No. Tuan-tuan dan puan-puan, bezakan ya. Apabila seseorang imam tu melakukan satu kesalahan, dalam kes ini kefasikan seperti merokok, dosanya, kesalahannya adalah di atas bahunya, bukan di atas makmum. Kesalahannya itu adalah di atas bahunya. Kita ni bukannya dosa transfer. Tak. Kalau imam itu melakukan sesuatu kesalahan, dalam kes ini merokok, maka beban kesalahan adalah di atas bahunya, bukan di atas kita. Maka jangan pula buat alasan, oh kalau macam ni tak payahlah, aku nak balik rumah solat. Tak. Kalau ada pilihan, kita minta orang lain jadi imam. Kalau ada pilihan, katakanlah berhampiran tu ada surau yang lain. Atau macam saya di Shah Alam kan, punyalah banyak surau-surau yang saling berhampiran sampai boleh pilih memilih kan. Lalu kita pilih surau, masjid yang imamnya kita ketahui tidak melakukan perkara fasik. Ataupun dalam kes ini tidak merokok, tidak vape. Tapi kalau tak ada, di lokasi kita itu, yang itu saja, dia seorang tu saja, dan dia pula melakukan perkara fasik, dia pula merokok ataupun vaping, maka kita tetap melaksanakan solat berjamaah di sana. Ia bukanlah alasan untuk kita, tak naklah aku balik rumah solat sendiri-sendiri. No ya. Ini telah pun saya jelaskan dalam video saya yang sebelum ni ya, hukum solat di belakang imam yang fasik ataupun bid'ah. Okey, dalam hal ini mungkin orang dalam video itu beliau berdalil, mungkin beliau tak sebut, tetapi mungkin beliau berdalil dengan sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya, hadis nombor 1071 atau penomboran lain hadis nombor 1081. Ia sebuah hadis yang panjang, namun di akhir hadis itu diriwayatkan, diriwayatkan baginda bersabda tidak boleh seorang wanita menjadi imam bagi kaum lelaki, tidak boleh orang Arab Badui, orang Arab pendalaman menjadi imam bagi kaum muhajirin, dan tidak boleh orang fajir. Fajir ni orang yang lazim melakukan dosa. Tidak boleh orang fajir menjadi imam bagi kaum mukminin. Melainkan seseorang itu dipaksa dan dia bimbang dirinya diancam dengan pedang atau sebatan. Okey? Baik, hadis ini sedemikian, namun darjat hadis ini adalah dhaif. Ia dinilai dhaif oleh Syekh Al-Albani, ia dinilai dhaif oleh Syekh Syuaib Al-Arnaud dalam semakan mereka masing-masing ya, secara berasingan. Jadi ini adalah hadis dhaif yang tidak boleh kita jadikan landasan hukum, tidak boleh dijadikan dalil dalam persoalan ini ya. Okey, jadi kembali kepada apa yang saya sebut tadi, solat di belakang imam yang melakukan perkara fasik adalah sah selagi mana kefasikan itu tidak menyebabkan kekafiran. Kafir atau tidak bukan kita yang decide, bukan kita yang putuskan, tetapi itu adalah pemerintah ataupun wakil-wakilnya. Merujuk kepada merokok ataupun apa-apa lain yang berkaitan dengan merokok seperti vaping, vape, e-cigarette dan sebagainya, ia termasuk dalam perbuatan yang fasik. Tapi kalau imam tu melakukannya, imam itu merokok atau vape, solat tetap sah. Cuma dari sudut keutamaan adalah lebih utama jika orang lain yang menjadi imam. Baik. Bila dah jelas perkara ini, jelaslah juga bahawa tak perlu nak qada. Solat-solat yang sebelum ini, kita baru tahu imam tu hisap rokok. Macam dalam video tadi dia suruh qada balik kan. Jadi tak perlu ya. Tapi itulah macam saya kata, yang disampaikan oleh si Fulan dalam video tu, implikasinya sangat besar sekarang ni.
Bukan sekadar makmum tak sah. So kalau kita dengar betul-betul, imam tu sendiri solat tak sah. Bererti imam itu, bila hari dia tak bertugas, sebab selalunya imam rasmi ni dia ada hari bekerja, ada hari dia off kan, dia ada giliran kan, imam pertama, imam kedua, imam ketiga. Berarti imam tu, hari dia tak bertugas, dia solat sendiri-sendiri pun tak sah juga. Kalau kita dengar tadi kan, sebab ingat je kaedah pertama saya sebut itu, apabila sahnya solat seseorang secara bersendirian, maka sah jugalah solat dia sebagai seorang imam. Dan apabila tidak sah solatnya secara bersendirian, maka tidak sah jugalah solat dia sebagai imam. Kalau kita dengar video tadi, dia kata solat imam tu tak sah sebab imam tu isap ukuk. Berarti imam tu, kalau tak jadi imam pun, solat dia tak sah. Now you are telling somebody yang solat dia tak sah kerana merokok. Itu sesuatu yang serius. Bukan main-main sekadar boleh buat video masuk TikTok saja. Kemudian bagi makmum pun, apa yang didakwa tak betul, solat makmum adalah sah dan makmum tidak perlu hendak qada apa yang sebelum-sebelum ini. Baik. Satu lagi implikasi serius daripada video itu. Sebab saya maklum sekarang ni, ada sebahagian muslimin, yang lelaki lah, yang sengaja enggan solat berjamaah dengan alasan-alasan yang mereka buat sendiri. Aku tak nak lah, nanti aku tak tahu imam ni kencing tinggi kot. Alah, imam tu rukun kauli pun tak betul. Imam tu baca Fatihah tak perfect. Dia sendiri baca Fatihah tak perfect juga. Mereka membuat pelbagai alasan untuk tidak solat berjamaah. Okay? Padahal tentang imam yang tidak perfect ni, dalam kitab-kitab fiqh telah pun bincang tentang bab solat berjamaah, tentang imam dan kekurangan pada imam serta imam yang fasik. Telah pun ada dan telah pun dijelaskan bahawa hukum solat tetap sah dan makmum itu tetap mendapat keutamaan solat berjamaah. Keutamaan yang sangat besar solat berjamaah. Tak kisah imam tu macam mana, perfect tak perfect, betul tak betul, fasik tak fasik, itu kesalahan itu berada pada bahu imam. Makmum tetap mendapat keutamaan. Tetap mendapat keutamaan 25 darjat ke, 27 darjat ke. Setiap langkah pergi balik masjid akan mendapat keutamaannya. Lebih-lebih lagi yang lebih utama, solat subuh serta isyak berjemaah dan sebagainya kan. Semua tu makmum akan tetap dapat meskipun imam tu tidak perfect. Okay, jadi jangan buat alasan. Tapi dengan adanya video itu, sekarang ni orang ada lagi alasan. Aku bimbang imam tu merokok. Aku bimbang imam satu yang tua tu isap okok gulung. Aku bimbang imam muda yang orang muda tu isap vape pula. Generasi muda sekarang ni kan. Jadi mereka akan tambah-tambah lagi alasan untuk tidak solat berjamaah. Okay? Jadi inilah saya kata ya, implikasi yang serius daripada video yang meskipun 2 minit saja tapi serius. Okey, terakhir. Panjang pula saya cerita nak. Kata nak buat video pendek. Okey. Terakhir dia kata kalau bacaan imam tak betul, maka mufarakah apabila bacaan anda lebih baik. Sekarang ni, tak betul tu, tak betul macam mana? Sebab bacaan imam yang penting ialah surah Al-Fatihah. Tak betul tu dia lompat ayat ke? Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maknanya dia skip Ar-Rahmanirrahim kan? Ar-Rahmanirrahim tu dia skip. Itu baru tak betul. Tetapi jika tak betul itu adalah dari sudut tajwidnya. Jika tak betul tu adalah dari sudut makhrajnya, cara sebutan. Solat tetap sah. Hanya dari sudut keutamaan. Itu yang kurang. Saya telah pun membuat video khas tentangnya, boleh rujuk di sana ya. Tapi yang penting solat tetap sah. Sebab kalau kita dengar betul-betul tadi, dia kata kalau bacaan imam tak betul dan bacaan anda lebih baik, maknanya lebih baik dari sudut tajwid, lebih baik dari sudut cara sebutan, lebih baik itu ialah keutamaan, ia bukannya syarat sah solat itu. Okey, jadi solat tetap sah, jangan mufarakah. Kalau imam tu salah bacaan dari sudut terlepas ayat pun, tugas kita bukannya mufarakah, tetapi tugas kita, peranan kita sebagai makmum di belakang ialah menegur imam. Bukan terus-terus keluar daripada saf, mufarakah ya. Jadi sekali lagi, sangat dikesalilah video yang tersebar itu. Baik, demikianlah ulasan saya, sudah pun panjang. Tak apalah, saya tambah sikit. Saya duduk Shah Alam, dekat dengan UiTM main campus, kampus induk. Dan di situ ada beberapa kondominium berhampiran
Dan ada banyak student-student luar negara Muslim yang buat PhD di UiTM main campus itu. Dalam bidang Islamic Banking, Islamic Finance, Islamic Economics dan sebagainya. Mereka ni dari Iraq, dari Kuwait, dari Bahrain, dari Sudan, dari Morocco, dari Senegal, dari Nigeria, macam-macam lah. Dan saya suka pergi solat di sana. Jauh sikit daripada rumah. Tapi tak apa, saya suka solat. Sebab dapat jumpa Muslim yang pelbagai. Dan bila dengar ada orang baca, macam-macam. Tapi dari sudut sah, tetap sah. Tapi yang Iraq baca macam ni. Yang Senegal baca macam ni. Yang Morocco baca macam ni, kan? Kepelbagaian yang juga indah, juga baik. Tetapi dari sudut hukum, tetap sah. Sebab orang Malaysia kita ni, kita dah biasa satu bentuk bacaan saja. Dan kita akan dengar kalau orang baca lainnya, terus kutuk. Kan macam orang pun mengkritik saya. Kononnya bila baca Al-Quran tidak betul, kan. Dia orang belum dengar lagi orang negara lain baca macam mana. Okey, dia orang baca Fatihah macam mana, dia orang baca surah selepas Al-Fatihah macam mana. Tapi seronoklah sebab macam saya pun bila saya travel ke luar negara, dulu Malaysia Airlines ada flight ke Cairo, ada pernah buat flight ke negara-negara di Timur Tengah, kan. Bila solat di sana pun memang imam tu bacaannya lain. Tetapi dari sudut sah atau sah, dari sudut sah atau tidak, ia adalah sah. Dari sudut tajwid tu, kita tengoklah, tak semestinya tajwid di Malaysia ni saja yang betul. Sebab Malaysia ni kita maklum sangat memberi penekanan kepada tajwid saja. Penekanan kepada makhraj saja. Dan macam-macam syarat dikenakan. Sampai orang belajar Al-Quran pun jadi give up. Punyalah susah nak belajar Al-Quran. Dan tak ada pun nak tadabbur Al-Quran. Tak ada pun nak belajar maksud Al-Quran. Sebab asyik fokus kepada tajwid saja. Padahal bila dengar cara orang lain baca, aku punya bacaan dah okey dah pun. Alright. Jadi, sekali lagi ya. Apabila imam baca tak betul macam mana? Tak betul sampai terlompat ayat. Salah ayat, tugas kita bukannya mufarakah, tetapi membetulkan imam. Jika imam baca tak betul dari sudut tajwid, tak perfect. Dari sudut makhraj, tak perfect. Maka solat tetap sah, hanya lebih atau kurang dari sudut keutamaan. Namun bagi makmum, dia tetap mendapat keutamaan solat secara berjamaah. Baiklah. Panjang dah video lah. Saya akhiri dengan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.